Baik, untuk fokus awan itu jam 45 malam ini, saya serahkan kepada rakan setugas saya Malina Manaf. Malina. Baik, terima kasih Nisa. Saya nak mulakan perbincangan mengenai inovasi dari gambaran makro atau gambaran lebih luas. Kita tinjau grafik pertama mengenai aspek kompetensi global berdasarkan sumber Forum Ekonomi Sedunia atau WEF. Daripada 148 negara, Malaysia di kedudukan ke-24, iaitu satu kedudukan ataupun ukuran yang sangat baik daripada 148 negara. Dan seterusnya, kajian institusi kualiti saintifik dunia meletakkan Malaysia di tangga ke-24 bagi negara inovasi paling canggih. Dan apakah signifikan kedudukan ini dengan realiti semasa? Saya akan kupas seketika nanti. Dan seterusnya, pada rancangan Malaysia ke-9 iaitu antara 2006 ke 2010, kerajaan memperuntukkan dana 2.9 bilion ringgit untuk R&D. Ribuan projek diluluskan, namun daripada ribuan itu 1,134 menang pelbagai anugerah peringkat tempatan dan antarabangsa. Bagaimanapun, daripada keseluruhannya, hanya 341 dikomersialkan dan memasuki pasaran perdana. Dan seterusnya, grafik akhir sekali, rancangan Malaysia ke-10. Kalau kita lihat, 2011 ke 2015, 660 juta ringgit diperuntukkan menerusi 7 dana sains. Dan sehingga Ogos 2013, sejumlah 1,168 projek diluluskan melibatkan nilai 474.35 juta ringgit. Baiklah, inovasi bukan sahaja mengenai rekaan yang canggih yang membabitkan pelaburan yang besar. Malah secara relatifnya, inovasi merupakan satu proses transformasi idea untuk menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan dengan hanya menggunakan bajet yang kecil atau bajet sifar. Itulah yang dilakukan pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak yang mencipta aplikasi One Stop Center bagi pelanggan mereka. Mengambil iktibar untuk memudahkan urusan orang ramai yang berurusan di pejabat itu, Pegawai Daerah Hilir Perak Syahril Datuk Ismail yang meminati bidang teknologi maklumat mencipta aplikasi Internal One Stop Center 2010 atau lebih dikenali sebagai I10. I10 ini merupakan satu kaedah untuk menyemak kedudukan tanah dengan komputer dan kini boleh dilakukan dengan telefon pintar. Inisiatif ini juga boleh membolehkan pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak dipilih sebagai pemenang Anugerah Inovasi Sektor Awam 2013 Anjuran Mampu baru-baru ini. Baiklah, inovasi yang dilakukan oleh pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak berjaya memudahkan cara pengurusan penduduk tempatan di pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak. Bagi membincangkan mengenai inovasi itu, berlintas langsung dari Hilir Perak ialah wartawan kami Rahimah Abdullah bersama Pegawai Daerah Hilir Perak Syahril Datuk Ismail. Silakan Imah. Terima kasih rakan setugas Malina Manaf di studio. Tahukah anda inovasi itu penting terutama dalam sektor awam khususnya, dan saya ingin menceritakan di sini bagaimana seorang pegawai daerah mampu mencipta satu inovasi yang mampu menyelesaikan ataupun menjimatkan masa dalam perkhidmatan khususnya. Dan bersama-sama saya sekarang ialah Encik Syahril Datuk Ismail, merupakan pegawai daerah Hilir Perak dan merupakan pemenang Anugerah Inovasi Sektor Awam bagi bahagian pentadbiran daerah dan tanah. Terima kasih Encik Syahril kerana bersama dengan Extra One ni. Okey Encik Syahril, bagaimana tercetusnya inovasi I10 yang diceritakan oleh Encik Syahril tadi? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk menceritakan tentang bagaimana tercetusnya idea I10 ini, bermula dengan bilangan tunggakan ataupun bilangan permohonan yang mengambil masa terlalu lama untuk diproses. Jadi untuk makluman semua, proses permohonan tanah ni memerlukan beberapa peringkat-peringkat yang tertentu lah. Pertama sekali, setelah permohonan itu masuk, dia melalui satu proses yang dipanggil sebagai proses mencatar permohonan tersebut lah, untuk menentukan sama ada permohonan itu boleh diteruskan ataupun ditolak secara ringkas. Itu step ataupun langkah pertama yang perlu dilalui dalam permohonan tanah. Seterusnya, apabila kita dapati yang permohonan tersebut boleh diproses, kita akan terus pergi ke satu lagi unit di dalam permohonan tanah ni, di mana kita perlu membuka pula fail pada permohonan tersebut. Begitulah seterusnya sehinggalah permohonan tersebut betul-betul diluluskan. Itu adalah proses-proses yang wajib ataupun perlu dilalui oleh semua permohonan tanah. Jadi kadang-kadang kita dapati di setiap komponen ataupun unit-unit dalam proses permohonan tanah tadi meninggalkan
ataupun tidak mengambil sebarang tindakan ke atas permohonan-permohonan tersebut. Terdapatnya masa-masa yang tidak produktif, masa-masa menunggu fail dibiarkan di atas meja tanpa digerakkan oleh bahagian-bahagian tertentu dalam proses permohonan tanah ni. Jadi dalam sistem I-10 kita cuba menghapuskan masa menunggu fail-fail tersebut, di mana kita minta setiap komponen di dalam proses permohonan ni, wakil-wakil daripada setiap komponen di dalam proses permohonan tanah ni membawa semua permohonan tu dan dikumpulkan di satu tempat yang kita panggil sebagai makmal untuk memproses lah, ataupun makmal I-10. Jadi I-10 ni adalah singkatan daripada Internal One Stop Center 2010. Sesempena tahun dia mula dilancarkan pada tahun 2010. Jadi apabila permohonan masuk, pihak kami akan berkumpul seminggu sekali di satu bilik khas. Jadi kita minta semua wakil-wakil daripada komponen itu berkumpul di satu tempat dan membawa semua permohonan-permohonan yang ada pada mereka dan menyatakan kepada kami apakah yang telah dibuat terhadap fail-fail tersebut. Okey, jadi dari sudut orang kata sektor awam, bagaimana inovasi yang tercipta ni mampu memperkasakan sektor awam khususnya? Okay, sebagai tambahan lagi semasa kita memproses permohonan tersebut, kita membuat satu apa yang dipanggil sebagai proses menanda di manakah permohonan-permohonan tersebut berada, dan penandaan ataupun marking kepada di mana letaknya fail-fail tersebut dibuat secara berkomputer dan boleh diakses ataupun boleh didapati secara online kepada pemohon. Jadi dengan mempercepatkan proses permohonan, para pelanggan yang berurusan dengan pihak kami tidak perlu menunggu masa yang lama, dan dari situ mungkin dari segi sudut itu, dari sudut pelanggan, dan daripada sudut kerajaan juga, dengan mempercepatkan proses permohonan, kerajaan dapat mengutip premium lebih awal, dan dengan mengutip premium lebih awal, kerajaan dapat juga mengutip cukai dengan lebih awal, cukai tanah. Okey, terima kasih Encik Syahril dengan informasi yang sangat berguna itu. Nampaknya itu saja laporan dari saya dari Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak. Kembali kepada Malina di studio. Baik, terima kasih rakan tugas Rahimah bersama tamunya di Teluk Intan Perak. Baik, itu dia saksikan klip mengenai dua produk inovasi yang dihasilkan dua pencipta tempatan, dan dua pencipta ini bersama kami di bilik berita, iaitu Ketua Jururawatsuta Tuanku Fauziah Kang Perlis, Rusmira Ramli dan Akmal Iman Azman. Serta kita ada juga Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia Dr. Mazlan Khamis, dan ketiga-tiga mereka ini akan bersedia untuk berbincang dengan saya berkenaan dengan inovasi. Saya nak mula dengan pencipta produk iaitu Rusmira Ramli. Mungkin boleh berkongsi dengan kami apakah perkara yang mendorong anda untuk mencipta produk yang dinamakan Angel Hook? Okey. Sebenarnya saya mencipta Angel Hook selepas saya menghadapi masalah di ward di mana saya bertugas, iaitu di Hospital Tuanku Fauziah. Okey, saya mendapati terdapat kekurangan reed stand sedia ada, di mana fungsinya sangatlah banyak, tetapi jumlah yang sedia ada terlalu terhad. Jadi saya mencipta Angel Hook ini untuk mengambil alih salah satu fungsi ivory reed stand tersebut. Okay. Kita ada seorang lagi pencipta, iaitu Akmal. Akmal, anda di sana? Akmal? Ya, saya. Berapa umur anda sebenarnya? Saya 18 tahun. 18 tahun. Okey, pada umur 18 tahun anda telah berjaya mencipta satu produk inovasi. Ketika remaja lain sedang lagi seronok dalam kehidupan mereka, apakah yang menyebabkan anda
apakah yang telah mencetus anda mencipta produk ini? Apa idea tercetus? Masa idea kad permainan Yazan ni tercetus apabila saya sedang masih belajar lagi pada tingkatan 5. Masa tu saya ambil SPM. Jadi masa tu tekanan dan kebosanan membuatkan saya ingin mereka satu game yang boleh saya main dengan rakan-rakan saya pada masa tersebut. Apakah kos yang terlibat dalam penghasilan inovasi ini? Berapakah kos? Mungkin boleh cerita. Okey, kos terlibat dia merangkumi casing game tu, card game dan juga manual untuk main game tu. Jadi lingkungan dia semua adalah RM35 untuk prototype ni. Okey, itu kata Rusmira dan juga Akmal. Saya nak bersama dengan Dr. Mazlan Khamis. Mungkin kita cerita tentang, saya pasti doktor tadi ikuti kita punya pembentangan tentang figure-figure yang terlibat daripada 1,134 produk yang telah menang pelbagai anugerah peringkat antarabangsa dan tempatan. Hanya 341 produk dikomersialkan. Dan ini antara produk-produk Angel Hook dan juga kad permainan oleh Akmal tadi. Kenapa bilang dana RM29 bilion tetapi yang dikomersialkan hanya 341? Dia tak selari angka tu. Mungkin doktor boleh kongsi pandangan doktor. Terima kasih. Kebolehan untuk menjalankan pengkomersialan tidak bergantung sahaja kepada berapa banyak duit yang kita curahkan. Sebab kita tahu bahawa produk-produk yang dihasilkan perlu diambil oleh ataupun dibeli oleh syarikat swasta, orang ramai ataupun kerajaan. Jadi perlu berlakunya perubahan minda dari segi masyarakat kita supaya menerima bahawa produk kita boleh membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi pada masa sekarang ni kita lebih berfokus kepada mempunyai respect yang lebih kepada produk-produk daripada luar ataupun produk-produk yang lebih murah daripada negara China. Jadi banyak produk-produk yang dihasilkan tidak dapat ke pasaran sebab tak ada minat daripada pihak swasta dan sebagainya. Bila saya berada di negara Jepun contohnya, membawa contoh produk-produk yang kita dapat daripada grassroots, akar umbi kita, mereka sangat terpikat, mereka sangat tertarik, teruja dengan apa yang kita keluarkan. Jadi kalau mereka boleh tertarik, masalahnya kenapakah dia tidak mendapat perhatian yang serupa di negara kita. Jadi saya rasa perubahan minda perlu berlaku di kalangan masyarakat untuk mengutamakan apa yang dikeluarkan oleh masyarakat kita sendiri. Adakah ini kerana kita punya budaya atau persepsi kalangan rakyat kita bahawa mereka tak suka jadi pencipta produk kerana dia pelbagai rencam yang terpaksa mereka lalui, banyak birokrasi dan sebagainya. Mereka tak nak susah. Mereka tahu nak produk yang sedia guna, mereka beli dan hanya spend duit. Sedangkan hakikatnya kita nak tukar persepsi ini daripada jadi produk mereka jadi pembeli produk di Z, mereka jadi A. Mereka jadi orang yang mengeluarkan produk. Macam mana nak ubah budaya itu, doktor? Sebenarnya masyarakat negara kita memang sangat inovatif. Ini melalui kerja yang kami lakukan, Yayasan Inovasi sendiri yang pergi ke peringkat akar umbi untuk mendapatkan produk-produk yang dihasilkan di kampung-kampung dan sebagainya, dan kita dapati mereka sangat inovatif. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya katakan tadi, masyarakat dalam kampung pun sendiri tidak ambil peduli pada peringkat awal sebelum kita berjaya menjejaki produk tersebut. Jadi orang ramai hanya berminat kepada produk tersebut apabila kami dari luar datang menjejaki produk tersebut. Jadi saya rasa ia memerlukan satu proses yang akan memakan sedikit masa untuk memberitahu pada masyarakat kita bahawa apa yang dikeluarkan oleh orang kita sebenarnya bukan saja lebih sesuai, tapi memang kena kepada konteks di mana kita berada dan sepatutnya mendapat sokongan, mendapat dorongan dan mendapat bantuan dari pelbagai pihak supaya ianya boleh diutarakan. Dan ini sebenarnya adalah budaya yang berlaku di negara-negara maju. Kalau contohnya di Amerika Syarikat sendiri sekarang ni, farmers market. Farmers market itu adalah merupakan usaha untuk memasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh daerah yang berdekatan sahaja, sebab masyarakatnya telah faham bahawa jika dia membeli produk daripada luar daerah, maka dia punya carbon footprint dan sebagainya tidak bagus untuk environment dan sebagainya. Jadi telah ada kesedaran bahawa produk tempatan bukan saja perlu dinilai dan diberi perhatian yang lebih tinggi, tapi dia sebenarnya environmentally
friendly dan bersesuaian dengan kehendak masyarakat tempatan. Okey, saya nak pergi balik pada Rusmira. Rusmira, anda adalah antara pencipta-pencipta yang berjaya mungkin mengubah nasib, sebab saya pasti apabila produk telah dikomersialkan dan berada di pasaran perdana, anda telah mendapat mungkin keuntungan ataupun keuntungan daripada hasil ciptaan itu. Mungkin boleh berkongsi sikit bagaimana produk yang telah dicipta dari inovasi ini mengubah hidup anda? Okey, sebenarnya Angel Hook ini memberi sesuatu yang baru dan tak pernah saya mimpi pun untuk mencapai sampai ke tahap seperti ini. Dan dengan tercetusnya Angel Hook, maka berlakulah satu fenomena baru di mana insya-Allah saya akan pergi lebih jauh, dan hasil bimbingan YIM dan juga Kementerian Sains dan Inovasi, apabila produk ini dipasarkan, berkemungkinan saya akan mendapat imbuhan daripada hasil titik produk saya. Okey, mungkin akhir sekali bersama dengan Akmal. Akmal, Ya, sir. usia anda masih muda dan pada umur 18 tahun anda telah berjaya menghasilkan produk inovasi. Apakah perjalanan anda seterusnya? Mungkin anda mahu lagi mencipta produk-produk baru yang akan memberi satu kelainan kepada rakyat kita? Memang betul, saya sedang mengusahakan satu lagi game baru. Game yang kedua saya, sequel kepada Yaza 2, dan juga seterusnya saya akan fokus kepada pembelajaran saya di salah satu universiti swasta di sini, dan kemudian kalau boleh saya ingin berada di satu syarikat yang membuat game developer. Saya ingin menjadi satu game developer yang sangat-sangat berjaya nanti. Baik, terima kasih Akmal. Saya pasti semoga perjalanan anda lebih cerah selepas ini dengan produk-produk inovasi ini, dan terima kasih ketiga-tiga tetamu kami berada di Bilik Berita berkongsi tentang inovasi. Dan sekian saja kupasan saya mengenai inovasikah rakyat Malaysia ataupun sebagainya. Kita kembali pada Nisa. Take over, Nisa.